Alam. Okay, dia asal daripada Shah Alam dan dia adalah bekas orang panggil atlet lah, bukan calang-calang. Kalau dalam grup ni, kalau bab-bab sport, dia memang wow lah kan. Lagi-lagi kalau larian. So kita nak tahu lebih lanjut, why not kita dengar daripada mulut dia sendirilah. Saya mempersilakan Jamal, Encik Jamal. Alright. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Mentor Nurul Sakinah, iaitu kita panggil Nana lah. Okay. So alhamdulillah, syukur. First kali syukur banyak-banyak dan terima kasih kepada yang hadir seramai 45. Saya ingatkan 99 tadi. Macam nervous lain macam sikit. Waalaikumsalam. Okay, salam. Okay. So sebelum saya pergi lebih lanjut kan, saya nak kenal dan nak tahu rakan-rakan yang first time datang. Saya minta anda bagi kerjasama, tulis satu dalam chat room yang first time. Saya nak tengok audiens berapa ramai. Okay. Yang dah 10 kali tapi macam pura-pura first time pun, jangan tulis satu. Ada? Okay, nanti kru teknikal akan tengok lah berapa orang, berapa ramai. Okay, ada? Belum ada lagi. Oh, tak ada lagi? Ke tak ada orang first time ni? Ramai ni first time. Segan tu. Okay, baru nampak. Tengok. Okay. First time. Tulis satu je tak apa. Nur Hidayah, Nasrul. Okay. Hidayah, okay. Nasrul, Haris, Afan. Okay. Saya akan pick 2 atau 3 orang yang akan menjadi peneman saya lah. Kalau saya ada tanya soalan, so ataupun saya tanya kepada anda bagi kerjasama lah. Maksudnya yes, no ke kan. Okay, saya akan pick yang pertama nombor 1. Nombor 1 saya akan pilih siapa dekat sini? Nur Amalia. Okay, kalau saya tanya rakan nombor 1, Nur Amalia. Nombor 2 macam tak ada lagi. Haris. Okay, nombor 2 Haris. Tak apalah, saya pilih 2 je dulu. Okay, so saya share slide Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada nampak slide saya? Alamak. Okay. Alhamdulillah, syukur. Okay. Tajuk ini dipilih oleh rakan Inspire by Real Practitioner kita lah, iaitu Encik Ahmad Nazrul, atau dia lebih mesra dikenali sebagai Pak Yub lah. Otai masih berbisa. Okay. So tajuk besar dia adalah PKP dan Opportunity. Sebelum saya pergi lebih lanjut kan, sama-sama kita baca kod kita lah yang saya ambil dari petikan sebuah buku lah. Okay. Success does not depend on your age, your degree, your wealth or your IQ. It does depend on your belief in yourself in consistent action towards your goals. So saya akan rungkaikan sedikit sebanyak pada hari ini, iaitu PKP and Opportunity. So lebih memberkati majlis, eloklah sama-sama kita memulakan dengan bacaan doa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau permudahkan. Engkau menjadikan kesusahan itu mudah sekiranya Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu, hiaskanlah kami dengan ketenangan jiwa, dan muliakanlah akan diri kami dengan takwa. Ya Allah, bahawasanya kami berlindung dengan Engkau dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kegundahan dan dari azab kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu. Dengan ini kami memohon kehadrat-Mu, Engkau bantu dan lindungilah kami. Ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, dan bantulah hamba-Mu yang lemah ini. Engkau angkat dan hapuskanlah wabak ini dan Engkau lenyapkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar, sesungguhnya kami masih sedih dengan apa yang menimpa diri kami ini. Ya Allah, Engkaulah yang maha berkuasa. Engkau berilah kami kekuatan, keupayaan dan permudahkanlah kami dalam menghadapi semua ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau kukuhkanlah ikatan antara kami agar kami menjadi satu pasukan yang teguh, penuh kasih sayang dan harmoni dalam menjadikan agensi yang positif. Ya Allah, dengan izin-Mu, permudahkanlah usaha kami sebagai individu mencapai matlamat kami.
dan sebagai agensi bagi mencapai matlamat SAR Group 40 juta TBC dan 400 NQA tahun ini. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. So, alhamdulillah hilang sikit nervous. Tadi paras nervous tu 80%. So, alhamdulillah sekarang dah tinggal 20%. Okay? So, masih lagi bersama saya? Ya, betul. Masih Jamal, masih. Alhamdulillah. Okay. Masih. So saya introduce sikitlah siapa yang belum mengenali saya lagi, kan. Inilah latar belakang saya. Siapa saya? Nama diberi Jamal bin Muhammad Razali. Dilahirkan pada tanggal 20 Julai 1992. Okay. Saya dilahirkan di Mersing, Johor Hospital Besar Mersing lah. Okay. Dan buat masa sekarang saya tinggal dan menetap di Shah Alam. Okay. Saya sudah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata anak lelaki, iaitu berusia 3 tahun. Dan saya adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. So inilah latar belakang saya lah. Nanti saya akan ceritakan siapa saya sebelum ni, kan. Sedikit sebanyak lah. Sebab hari ni saya sesi perkongsian lebih kepada bisnes dan juga gambar lah. Sikit sharing lah. Sebab ramai orang lebih suka mendengar story lah, kan. Okey. Nombor 1, kenalan saya okey. Nombor 1, saya lupa nombor 1 tadi siapa? Marlia. Okey, nombor 2? Siapa nama tadi? Nombor 2? Haris, apa? Haris, betul, okay. Haris. Okey, saya inilah saya punya sekolah lah, waktu sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Raja Muda lah pada tahun 1999 hingga 2004. Okey, daripada 1 sampai darjah 6 lah. Okey, lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke sekolah tinggi lah, kan. Iaitu SMK Sien 11 lah. Iaitu Sekolah Sukan Negeri Selangor lah. Betul, memang saya dulu background sukan lah. Daripada orang kata daripada sekolah lah, daripada sekolah. So lepas tu saya dapat sambung dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ada tak dekat sini alumni Bukit Jalil? Selalu saya dengar alumni MRSM, alumni apa lagi? Mahat Tafiz, lagi apa? Alumni apa lagi? Sekolah yang hebat-hebat lah, betul tak? Kelas 3 anggur. 3 anggur. 3 anggur Saya dulu 3 anggur. Okey. Teknik KL. Ada tak siapa-siapa dekat sini yang berlatar belakangkan sukan dahulu? Pernah bersukan, pernah mewakili daerah, pernah mewakili negeri ataupun pernah mewakili negara lah? Ada tak? Ada. Okey, ada. Saya power lah, Amah. Wakil daerah, alhamdulillah. Daerah apa tu? Daerah Air Keruh. Kota Star. Oh, okey, right. Okey. So, itu sedikit banyak lah. Lepas tu, ini pengalaman bekerja saya lah. Saya bekerja tak adalah tak banyak mana lah pengalaman bekerja. Okey. Selepas habis sekolah semua, dah habis dekat Universiti Bukit Jalil tu, dia sambung lah, kan. Lepas habis SPM tu, Bukit Jalil provide sebagai atlet dia provide beasiswa untuk melanjutkan diploma, pre-diploma lah, kan. Saya ambil sport science lah. Itu background saya, sport science. Lebih spesifik tentang food nutrition lah. Okay. So pengalaman bekerja saya selepas habis daripada sukan, saya terus menjadi seorang atlet lah, iaitu atlet kebangsaan lah pada tahun 2010 hingga 2014. Okey, banyaklah liku-liku, alhamdulillah. Lepas tu daripada 2014 saya retire lah, pension lah, kita panggil lah pension lah, because of sebabkan ada injury. And lepas tu sambung sebagai trainer di Celebrity Fitness lah. Sekarang dah tukar logo, dia dah combine antara Fitness First dengan Celebrity, dia dah gabung sekali lah. Dorang joint adventure. Lepas tu saya habis daripada Celebrity Fitness, saya ke Close Practitioner lah, dalam bahagian servis lah, orang kata lebih spesifik bahagian bodyguard lah. Tu bahagian saya punya spesifik lah kat situ. Dan seterusnya sebelum ke Kerjaya Prudential, ini company terakhir saya di Aesthetic Art Studio dalam bidang construction business lah. Yang tarik wire, yang bancuh simen, yang apa lagi?
semua kerja-kerja saya, susun batu, angkat batu kan, pasang mozaik, itulah saya. Because of satu benda je. Sebab rasa-rasa sebab apa nombor satu? Malia. Haris ada Haris lah Haris yang nombor 2. Ya, saya. Rasa-rasa sebab apa? Kita pergi ke satu kerja, okey, lepas tu dapat better offer ataupun jawatan yang lebih baik, lebih bagus, kita pergi ke satu kerja lagi, sebab apa? Saya sebab gaji. Sebab gaji. Okey, selain daripada tu? Kalau Amar sebab apa Amar? Kalau Amar. Kenapa seseorang dia akan pergi bila ada tawaran bekerja atau naik pangkat, dia akan pergi. Maksudnya dia akan ambil peluang lah tu. Sebab apa? Money. Okay, sebab duit. Lepas tu satu je. Satu memang sebab of course lah, sebab gaji. Jamal. Okey, so Jamal ni banyak pengalaman ya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang apa orang kata bukanlah mewah lah, maksudnya kat situ. Bukan mewah. So saya kena survive untuk support diorang lah. Okey. Ini latar belakang saya sedikit lah. Gambar raya yang sempat ambil kot. Saya rasa tak sempat ambil lah sebab masing-masing tahulah PKP kan. So baju hitam dengan tudung merah tu adalah mak ayah saya. Alhamdulillah masih lagi apa orang kata disayangi dan menyayangi beliau lah. Tanpa beliau tak adalah saya kat muka bumi ni. So yang kedua, yang bawah tu mertua saya. Itu gambar tahun lepas. Tahun ni bila tanya dia tak ada baju raya pun. Tak bergambar. So yang sebelah tu saya, isteri dengan anak. Lepas tu di sebelah kiri tu yang baju hitam ada baju Chelsea yang baru-baru ni menang UEFA UEFA okay, menang tu tu adik saya yang bawah saya lah. Lepas tu adik saya yang paling bongsu. Adik saya bongsu. Lepas tu sebelah kanan bawah tu adalah keluarga family mertua saya, family isteri saya. So inilah penguat-penguat dan kita punya BY lah. Saya yakin semua rakan-rakan, tuan-tuan perempuan kat dalam ni ada BY masing-masing. Okay? Alright. So setakat ni jelas, semua okay? Masih lagi bersama saya? Laju sangat ke ataupun saya takut cakap seorang je? Masih Jamal. Okay. Carry on Jamal. Okay, right. Sebab saya takut nanti bila saya cakap slide-slide tiba-tiba saya terkeluar. Saya tak nak macam tu lah. Okay? Alright. Okay. Tadi saya dah cerita dah sedikit sebanyak kita punya saya punya latar belakang lah sedikit sebanyak lah. Background saya, pekerjaan saya sebelum ni, sebab saya pernah jadi atlet iaitu dalam bidang sukan, lepas tu pernah menjadi trainer, lepas tu pernah dalam bidang escort service, lepas tu paling last is kemahiran hidup lah, back to basic kemahiran hidup. Ingat lagi darjah 5, darjah 6 kita belajar kemahiran hidup kan. So alhamdulillah sebenarnya saya sangat bersyukur and whatever yang berlaku previous 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, itu adalah ilmu bagi diri kita, setiap individu. Sebab dia boleh mengajar kita erti kehidupan pada masa sekarang dan akan datang. So, dan ini saya nak cerita sedikit lah macam mana saya bermula ataupun bagaimana kenapa saya memilih dalam industri takaful, prudential dan memilih agensi ni. Sedangkan kita tahu ramai lagi agensi kat luar sana ataupun company yang ada kan. So sebab apa? Okay, ni saya nak cerita sikit latar belakang yang mana first time khusus untuk orang yang rakan-rakan yang kali pertama datang dalam dalam bisnes ni lah, dalam majlis kita hari ni. So siapa Prudential? Siapa Prudential ni? Inilah Prudential. Okay, kita ambil sejenak je dalam lebih kurang 5 second kita tengok sekejap gambar ni. Okay. Minta tolong kru technical, saya tengok ada sound. Okay, terima kasih. Okay, Prudential. Ada yang sudah mengenali dan ada juga yang belum mengenali dan ada juga yang tahu tapi sebutan dia adalah Prudental. Okey,
So hari ni saya nak memperketengahkan Prudential ni apa? Kita adalah Prudential and Prudential BSN Takaful. Alhamdulillah syukur dalam baru-baru ni kita diiktiraf dalam top company Malaysia pada tahun 2021 dalam LinkedIn lah. Maksudnya antara kat situ dia tulis secure job lah, maksudnya secure job lah. Sekiranya anda nak menjaminkan security dalam sudut pekerjaan, dia ada senarai company tersebut lah. Dan alhamdulillah Prudential is one of the company yang boleh bertahan. Dan hari ni saya nak bagi tahu dekat anda, saya contracted pada 2019 Februari. Waktu ketika itu Prudential sudah bertapak di Malaysia sudah 95 tahun. Dan tahun 2001 ni rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, tahun 2001 Malaysia dah Prudential dah bertapak di Malaysia berapa tahun dah tu? Cuba kira. Kalau saya 2019 kontrak, pada tahun tu 95 tahun. Tahun ni berapa tahun dah? Malia berapa tahun dah Malia? Haris? Maybe Malia ada gangguan sikit connection. Okay, Haris? Ataupun siapa yang boleh tolong lagi? Cepat. Masa saya pun nanti, kau jangan buka mulut. Kalau kau buka mulut, aku sumbat batang mulut. Sudah. Apa tu? Alamak. Bukan marah saya bukan takut saya nanti kena sumbat batang buluh pula. Okey, tak apa. Okey, tahun ini dah 97 tahun. Rakan-rakan, tuan-tuan yang first time datang, boleh check dekat internet. Type je Prudential Assurance Malaysia Berhad. Dah berapa tahun, siapa dia punya, kita punya CEO, Mr. Gan, siapa buat bisnes macam mana, profitable kita, untung rugi dan sebagainya. Anda boleh buat case study lah sebelum nak menjejaki ataupun melangkah dalam industri bisnes takaful khusus di Prudential lah. So ini, dan alhamdulillah juga pada tahun 2020 penghujung tahun Prudential telah diiktiraf ataupun telah diberi award penganugerahan daripada Malaysian Takaful Association dan kita dapat award apa? Okay, Institution Best Takaful Operator Agency Family Takaful Business. Okay, dekat situ. Saya yakin maybe ramai yang betul ke ni? Tak apa, anda boleh check dekat kita punya link lah. Encik Nas Ahmad ni yang announce waktu ketika ni kita tak ada conference secara fizikal lah, kita buat secara virtual. Alright, so ini iktiraf daripada yang Prudential dapat dah. Dia sebenarnya banyak, tapi saya just bagi tahu yang paling latest, iaitu top company di Malaysia yang ada senarai yang secure job security dari sudut pekerjaan, dan juga iktiraf dalam bidang takaful, agensi bisnes takaful kita lah. So alhamdulillah, itu yang paling best lah sebenarnya. Alright. Okay, itu yang pertama tentang company. Kenapa kena pilih siapa Prudential dan kenapa kena pilih Prudential? Itu dia sebab. Yang keduanya, siapa Sagroup? Sagroup ni one of agency. Okay, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan. Okay, di dalam Malaysia terlalu banyak syarikat insurans dan takaful yang berdaftar di Bank Negara Malaysia. Ramai. Banyak. Prudential, syarikat lain lah. Saya yakin anda pun mesti pernah dengar. Bukit, Singa dan sebagainya lah. Tapi tuan-tuan, rakan-rakan, puan-puan semua, okay, daripada banyak-banyak tu, ada agensi dalam setiap company. So alhamdulillah, Sagroup. Hari ni anda datang Sagroup. Sagroup ni maksudnya lah Salma Al-Razah. Kita punya founder lah. Okay. Dan especially daripada Sagroup Kajang lah, kita ada banyak branch di Filio Damansara, Kajang, Kelang, Kuala Terengganu, mana lagi, Kuantan. Alhamdulillah, insyaAllah soon kita akan buka dekat Pening, Melaka, Damin. So banyak. Nilai Seremban. So Johor kita dah ada juga. So banyak. Kita punya mission adalah untuk capai seluruh Malaysia. Right? So siapa Sagroup ni? Ini saya nak tunjuk. Tadi kita punya HQ Prudential. Ini HQ Sagroup Kajang. Kalau HQ Sagroup ada di Filio Damansara lah. Okay, tengok je.
sama tinggi dengan sebenarnya bukan sama tinggi sebab gambar je kan. Hampir samalah kan dengan kita punya potential. So tuan-tuan, perempuan, bayangkan ini kita dah berada dekat dalam agensi, The Right Agency. Sebab apa saya cakap anda kena tahu yang first time ni anda kena tahu. Sagroup merupakan agensi bumi terbesar, top 3 agensi bumi terbesar. Kan? Agensi bumi terbesar. Saya ulang lagi sekali, agensi bumi terbesar. So, bermakna bukan calang-calang agensi lah. So, kita dah berada di right company. The right company. Company yang betul lah. Lepas tu kita dah berada di right agency. Okay, satu lagi saya nak mention lagi satu. Kan tahun lepas kita menang award Best Takaful Family. Tu dari syarikat, seluruh syarikat takaful di Malaysia tau. So ini pula kita telah memenangi Takaful Star Night pada tahun 2020, tahun lepas, iaitu daripada our beloved kita, mentor kita, Top Agency Manager, direct, kategori direct, first runner up, Encik Muhammad Zuhaimi. Tuan Muhammad Zuhaimi, first runner up ni nombor berapa Adam? Nombor 2. Nombor 2. Bayangkan nombor 2 dalam seluruh syarikat takaful di Malaysia yang berdaftar. Bukan dalam potential tau. Dalam seluruh syarikat takaful yang diiktiraf Malaysian Takaful Association. Ni agensi kita ni. Agensi kita. Dan alhamdulillah kalau anda tengok barisan-barisan tu yang menang award, semuanya daripada Prudential. Ini bukan saja-saja kita letak ni je ke nak taruh Prudential. Tak, ini memang fakta. Rakan-rakan boleh tanya dekat anda punya introducer maupun leaders anda. Yang baju putih lah kita punya our beloved mentor kita lah, Cik Muhammad Zuhaimi. Yang kanan, 2 di kanan, 3 kiri tu pun daripada Prudential. So kita kena rasa bersyukur kita berada dekat syarikat yang betul dan juga alhamdulillah syarikat yang betul. Agensi yang betul. Tepat. Kita dah ada platform yang betul dan tepat. Alright? Okay, bumi tu maksudnya Bumi Putera. Ya betul. Betul mention Azfa, betul. Bumi tu is bumi lah. Bumi Putera, betul. Alright. So, lagi setakat ni semua jelas. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada soalan boleh taruh dekat chat room. Nanti kita punya MC akan tengok soalan dan dia akan tanyalah dekat kami. Okay? Okay. Siapa lagi sahgroup ni? Ini adalah gambar yang diambil ketika tahun 2020 lah. Kita ada national conference lah, khusus untuk sahgroup Kajang. Okay. Alhamdulillah dalam sahgroup Kajang juga kita dah banyak menang pengiktirafan. Pengiktirafan ejen terbaik, recruiter terbaik, agency direct champion, top recruiter and star clubber, ramailah. Sebab kalau rakan-rakan yang baru first time datang ni, baru first time tengok dan lihat, bila anda tengok kan, anda tengok okay, betul ke ni? Betul ke ni? Tak apa, it's okay. Beri peluang pada diri anda untuk continuous, teruskan bersama dengan kita. Ada caralah, nanti saya akan share lah untuk lebih lanjut. Okay, ini kita punya agensi lah. So bayangkan kenapa saya memilih sahgroup. Okay, previous job alhamdulillah syukur baik bagus, tapi one of yang saya suka bila mana dalam agensi sahgroup ni always mengenengahkan word-word yang positif, culture yang positif, environment yang positif. Contoh word yang positif kan, sehingga sekarang kan kita punya leaders dan juga kita punya senior agent, mentor always akan cakap always be humble. Always be humble. Always be humble. Dan alhamdulillah dekat sahgroup Kajang sendiri dan dalam sahgroup sendiri kita ada ramai silent millionaire, tapi still always be humble. Itu yang saya sangat respect lah, saya sangat respect. Dan saya rasa macam aku kena teruskan ni, aku kena berada dikelilingi dengan mereka. Sebab apa? Okay, saya nak tanya lagi satu. Saya nak tanya Malia, ada tak Malia? Saya nak tanya Malia juga. Ada tak Malia? Saya tak dengar lagi Malia. Kalau Malia ada dengan saya, boleh tak Malia? Ada. Okay Malia.
Saya nak tanya. Panggil Lia je. Okey, panggil Lia. Okey. Lia sekarang bekerja ke belajar? Bekerja ke? Bekerja. Okey. Okey, bekerja. Mesti ada manager ataupun kita panggil ada general manager, betul tak? Betul. Okey. Pernah tak general manager ataupun manager Lia turun ke Padang cakap dengan Lia, dia cakap, "Lia, you nak tak jadi general manager? You nak tak jadi manager macam I ni? Macam saya ni?" Pernah tak dalam situasi tu? Tak pernah. Tak pernah kan? Kalau ada sekalipun, pernah tak dia cakap, aku nak ajar kau ni jadi macam mana nak naik jadi general manager ni. Bila kau jadi general manager, kau dapat income sekian. Pada masa yang sama, kau dapat job scope macam ni sekian. Paling penting kau dapat income. That's why kau kena increase income kau. Ada tak general manager berkata macam tu dekat kita? Tak ada. CEO kita ataupun board of director kita ada tak? Tak ada. HOD pun semua tak cakap. Yes. Tapi dalam agensi Saha Group sendiri, bayangkan kalau kita ada tersilap sikit walaupun sekecil-kecil Zahrah lah kan, orang kata, orang panggilan. Tapi mereka-mereka ni akan tegur. Contoh lah. Let's say lah saya ambil perkataan siapa tu kan, SIAPA kan, okay, tertulis tertukar SIAPE, siapa. Jamal nanti tolong tukar tak, itu tukar kepada A, sekecil-kecil macam tu. Dia tegur dengan cara yang baik dan budiman lah. Sometimes sektor pekerjaan di luar sana salah sikit, terus kita panggil kira marah lah kita kan, betul tak? So inilah yang salah satu yang saya suka dalam agensi Saha Group. Dan paling best culture. Dan kita ada budaya kerja yang positif, always remind perkara-perkara yang baik dan positif, selalu menjadi orang yang memberi tenaga, memberi energi kepada orang lain. That's why saya sangat mencintai, kalau apa kata, sangat mencintai lah Saha Group, agensi Saha Group lah. So inilah family saya, selain daripada family saya lah, maksudnya family saya is family kandung nama tua saya tu, inilah family saya. Mereka lah abang, mereka lah ayah, mereka lah mak, mereka lah abang, mereka lah adik. Walaupun umur saya tahun 92, tapi saya ada agensi, ada agent yang lebih muda tapi senior dalam industri ni. Saya always akan nak belajar. So kita ada agensi, kita ada agent yang usianya 23 tahun tapi dah lebih matang dalam industri ni. Saya still respect. That's why yang saya suka dan love dalam Saha Group ni. Okay, so setakat ni jelas? Kita ada lagi 50 slide ni. Okay, kita dah kenal Prudential, kita dah kenal siapa Saha Group, kita dah kenal siapa Prudential, kenapa saya berada dalam Prudential, kenapa you all kena ada dalam Prudential. Lepas tu kita dah tahu siapa Saha Group ni dan kenapa you all kena ada dalam Saha Group ni. Kalau anda tak percaya, percayalah cakap saya, pegang kata-kata saya, beri peluang kepada diri anda selama 1 hingga 2 tahun dengan syarat buat betul-betul, buat cara betul. Follow sistem, insyaAllah. Nanti jumpa balik dekat saya dah lepas tahun, lepas 2 tahun tu, betul lah Jamal cakap. Tapi kena buat betul-betul lah. Alright? Okay, seterusnya saya nak cerita. Kenapa industri takaful? Ini part yang orang kata, alhamdulillah lah, sepanjang tahun 2020 dengan 2021 saya sangat bersyukur. Okay, kalau boleh kita nak sama-sama tengok dengan mata hati anda. Lepas tu sambil baca dengan mata hati, bukan baca dengan mata kasar kita lah. Okay, the first is, ini yang dikeluarkan pada April 2021 tentang ekonomi, fakta ekonomi lah. Industri takaful kekal berdaya tahan pada tahun 2020 walaupun berlaku pandemik. Yang ditulis oleh Malaysian Takaful Association. Bukan saya, bukan agensi manager kita, bukan CEO Prudential, tapi pakar analisis, pakar tentang ekonomi, tentang industri takaful. Kita tengok paragraf pertama. Baca panjang-panjang,
Saya rungkaikan. Sumbangan kat sini ada begitu semua sijil takaful keluarga naik 7% kepada 6.59 bilion pada tahun 2020 daripada 6.16 bilion pada tahun sebelumnya lah. Itu yang pertama. Walaupun menghadapi cabaran berikutan pandemik COVID-19 menurut Persatuan Takaful Malaysia. Itu yang pertama. Ni poin saya yang pertama. Poin yang kedua, nilai perlindungan takaful baharu meningkat sebanyak 21.4% kepada 461.7 bilion daripada 380.2 bilion sebelum ini. Itu poin saya yang kedua. Poin yang ketiga, ni bukan saya cakap ni pakar ekonomi Yang ketiga, sumbangan kasar tunggal, perniagaan baru takaful mencatatkan 5.09 bilion pada tahun 2020, naik 4.9% daripada 4.85 bilion 2019. Itu poin ketiga. Poin keempat, perniagaan baru takaful keluarga meningkat 14.8% kepada 1.50 bilion tahun 2020. Apa? Alright. Dan seterusnya, poin seterusnya. Saya ringkaskan lagi sikit. Mencatatkan pertumbuhan yang ketara sebanyak 14.4%. Dan conclusion. Saya nak concludekan semua, saya nak summarykan semua. Pengerusi baharu MTA, Elmi Aman Najas berkata, kadar penebusan industri takaful keluarga ukuran jumlah sijil yang dikuatkuasakan pada jumlah penduduk Malaysia meningkat kepada 16.9% pada tahun 2020, iaitu daripada 15.9%. So, makna kata dekat sini saya nak tanya yang baru-baru datang, baru-baru yang menghadirilah majlis ni. Bermakna ni apa? Saya nak tanya Haris. Bermakna kat sini apa yang Haris faham? Haris? Ada tak? Ataupun selain daripada Haris? Kalau tak ada, saya ambil Amar lah, Amar. Saya. Mar. Mar. Bermakna dekat sini, apa yang Amar faham? Kita ambil job scope yang lebih besar dalam industri. Peluang, potensi yang sangat besar. Yes, betul. That's why awal-awal tadi, PKP and opportunity. Saya nak bagi tahu rakan-rakan tuan-tuan, saya menyeru kepada anda rakan-rakan, kenapa anda kena startkan mula perniagaan takaful? Sebab the best takaful industri adalah antara industri yang berkembang dari sudut graf peningkatannya pada tahun 2020-2021 walaupun dilanda pandemik. Saya yakin ramai dekat luar sana rakan-rakan kita ahli keluarga kita yang mengalami sudut gangguan pendapatan lah, kena kurangkan, dibuang kerja. Tapi Alhamdulillah dan Alhamdulillah syukur sangat-sangat dalam industri ni, industri takaful khususnya, kita dapat meningkat sikit demi sikit. Walaupun tak banyak, tapi 14.4%. Bermakna dekat sini, peluang yang sangat besar. Kita tengok 1.0 pandemik, waktu kita ke lockdown awal-awal. Ramai orang jual face mask dengan harga berapa? Berapa kalau anda ingat lagi? 100. Maksudnya kat sini tinggilah sebab mereka nampak ada peluang dekat situ. Beli yang mana yang tengah ada income tu, dia beli banyak-banyak lepas tu dia jual. Sebab dia nampak peluang. Kalau ada risiko, demand akan naik. So dekat sini, bila anda tengok risiko, dengan adanya risiko, itulah satu peluang untuk diri kita, untuk dalam industri ni, untuk kita berkembang maju sebenarnya. Ramai orang akan cari insurans takaful. Selagi apa? Selagi ada baby bersalin, selagi ada orang yang meninggal dunia, selagi ada orang yang ada plan untuk pencen, bersara, ada orang sakit dan lain-lain. So anda boleh tanya dekat introduksi anda. Alright? Okay. Setakat ni jelas? Faham? Jelas. Okay. Faham kan? Okay. Alright.
Ada soalan tak setakat ni? Cik Nana, Mentor Nana ada soalan tak ini? Sebab ada soalan dia. Okey. Okey. Sebab saya punya dah nak habis ni. Oh ya ke? Okeylah, boleh lah saya bagi Jamal lah. Dia tanya Sagrup ini under takaful dan compete dengan grup-grup under takaful yang sama ke? Dia tanya. Kita ni compete dengan mana-mana grup juga ke? Okey. Siapa yang bertanya tadi tu? Saleh Mukri, MHE MHE New Saleh Mukri. Okey, tak apa. Nanti saya akan simpan soalan tu, saya akan jawab. Okey. Saya akan habiskan dulu slide. Okey. Bagaimana nak mulakan perniagaan takaful? Simple. Okey, yang pertama, alhamdulillah tahniah anda datang EOP untuk mendengar dan belajar. Alhamdulillah, syukur anda dah suku langkah. Bukan separuh langkah, suku langkah. Anda dengar EOP untuk mendengar. Dah, alhamdulillah anda dengar. Lepas tu step seterusnya belajar. Belajar dan terus belajar. Okey. Step kedua, rajin datang kelas yang disediakan oleh agensi Sagrup. Okey, rakan-rakan, saya nak bagi tahu dekat anda. Kalau orang dekat luar sana nak mendengarkan ilmu berbayar untuk increasekan mereka punya pendapatan, mereka punya sales perniagaan, tapi dalam Sagrup sendiri kita bagi FOC. Alright? Okey, datang kelas yang disediakan oleh Sagrup. Okay, boleh refer dekat agensi leaders dengan anda punya introducer. Lepas tu jawab ujian TB dan PCE lah. Ni wajib lah. Takaful Basic Examination dan juga PCE lah. Berharga 165 lah. Belum ada perubahan lagi kot setakat ni. Yang waktu ketiga zaman saya adalah 165. Seterusnya daftarkan diri anda dengan Bank Negara Malaysia. So kita ada link dengan Bank Negara Malaysia. Lepas tu ikut sistem yang disediakan oleh Sagrup. Terbukti ramai ejen sudah berjaya. Terbukti. Kan? Terbukti. Saya sedikit akan mengikut orang. Mengikut mereka leader-leaders kita lah. Alright. Seterusnya, ini simple. Anda pegang kata-kata ni. See more people, help more people, love more people. Jumpa ramai orang, tolong mereka yang untuk sediakan takaful dan sayangi mereka. Alright. So, dan saya rasa last lah. Okay, last. So, sebelum saya akhiri, saya nak kita sama-sama. Saya baca, lepas tu anda ikut boleh tak? So, boleh. Pastikan kita baca melalui hati, melalui jiwa kita. Okay. So saya baca, lepas tu anda follow saya. Okay. Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Datang tak tentu masa. Datang di saat kita sempit dan susah. Nilailah peluang itu dengan bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu. Kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Kenapa saya cakap jangan tu 3 kali? Sebab apa? First. Itu tak payah. Okay. Kenapa saya cakap jangan tu 3 kali? Sebab apa? Okay. Once bila anda dapat peluang, anda dapat platform, the right company, the right direction, tiba-tiba anda cakap saya tak pandai cakap macam mana? Saya tak pandai ini macam mana? Saya tak boleh buat macam mana? Kena ada ramai kawan. Cukup anda bagi satu dah. So anda dah beri satu alasan untuk tidak merebut peluang itu. Okay? Ini kata-kata yang diambil daripada almarhum Buya Hamka lah. So itu sahaja. Sekian daripada saya. Saya pass to the floor balik dekat kita punya mentor Cik Nana. Wah, terima kasih Jamal. Pengisian sangat padat. Okey, betul tak? Sangat-sangat padat ya. So, dia memang seorang semangat. Kita nak tahu jugalah pada speaker kedua kita, otai masih berbisa saya tak ambil masa yang lama lah untuk kenalkan dia. Kami panggil dia Pak Yop, nama sebenarnya Encik Nazrul. So, Cik Nazrul ada di sana ke? Ada. Okey, ada ya.
So sebelum kita berbicara lebih panjang, apa kata Pak Yop lah. Pak Yop boleh perkenalkan diri sedikit kepada kami. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pak warahmatullahi Yop. Waalaikumsalam. Hebat Abang Nas. Yop. Semua sihat? Teruskan Pak Yop. Sehat alhamdulillah. Sehat Pak Yop. Alhamdulillah Pak Yop. Alhamdulillah, Pak terima kasih kerana sudi dengar perkongsian saya yang tak seberapa ni. Saya Ahmad Nazrul. Panggil saya Pak Yop. Memang tempat kerja lama pun diorang panggil saya Encik Yop. Tapi masuk Prudential diorang upgrade sikit. Jadi Pak Yop. Sebab kat Prudential Subgroup majoriti muda-muda belaka. Kan? Saya respect diorang ni, muda-muda belaka. Hebat-hebat belaka. Kan? Saya telah berkahwin, mempunyai seorang isteri, alhamdulillah. Dan 5 orang anak. Dan anak saya yang sulung pun via ejen Syahid. Syahid ada ni. Via ejen Syahid. Umur saya masih muda, baru 34. Kan? Anak via Syahid. Faham-faham. Alhamdulillah Nana. Okey, itu je Nana. Okey, so terima kasih Pak Yop. Nak tahu jugalah bila Pak Yop mencebur dalam bidang ni. Boleh tak Pak Yop bagi tahu? Bila start Pak Yop. Untuk pengetahuan yang ejen-ejen baru ni, saya adalah salah seorang anggota Air Force, masih lagi dalam servis, kan? Sekarang ni kita panggil dalam tempoh peralihan, transfer from Air Force to civilian. Saya mula mencebur dengan takaful ni pada September 2020. Time PKP lah, time PKP last year. Dan saya jadi full time, saya decide untuk full time Februari 2021. Full time Februari 2021 dan masih lagi dalam Air Force. Dalam masa yang sama, masa saya full time, saya divide by 2. Dalam masa sama saya buat 2 kerja, Air Force dan takaful. Siapa kata kita tak boleh buat? InsyaAllah kita boleh buat. Kalau saya pun boleh buat, yang muda-muda tu lagi boleh buat. Betul Pak Yop. Kalau ikutkan dulu, nak tahu jugalah kan, siapa yang bawa Pak Yop kenalkan bisnes ni? Kami nak tahu jugalah. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya saya ambil plan hibah takaful pada 2018. 2018 saya trigger untuk ambil hibah dan masa tu tak ada siapa tanya saya, tak ada siapa cerita saya lagi. Saya cari sendiri pada introducer saya iaitu Major Besara Adib. Saya pick up dia dan dia adalah saya punya ejen untuk hibah saya. Dan 2018, selang 2018, 2019, 2020 kita PKP. Dalam masa PKP, sebelum ni saya memang suka berniaga, saya suka bisnes. Kan? Boleh dikatakan semua bisnes saya pernah cuburi. Kan? Macam-macam lah, masakan lah, jualan lah. Lepas tu, bila during PKP, bila banyak bisnes saya tak boleh jalan, jadi saya nak create how to create more income. Jadi bila Julai 2020, Adib punya cerita ni banyak lalu dekat depan wall saya. Lalu lintas. Dia memang saya punya ejen, memang saya punya ejen hibah takaful. Dan dia punya cerita lalu depan saya punya wall. Saya kata, why not saya try buat. Bisnes takaful ni. Lepas tu saya call Adib lah. Saya call Adib bulan Julai. Masa tu saya tak datang kelas lagi. Saya tak join kelas lagi. Tapi saya nak ambil, saya cakap Adib, saya tak pergi kelas tak apa. Tapi aku nak ambil exam dulu. Saya ambil exam PCE dengan TVC. Which my wife lah. Sekali dengan isteri saya. Sama-sama kami ambil.
Dengan kelas pun tak pergi lagi, dengan perjalanan takaful pun saya tak tahu lagi, tapi saya nak lesen dulu. Maksud dia saya kata, adik, saya sendiri yang cari adik. Saya sendiri yang cari adik untuk join bisnes ni. Bila kehendak kita ada tu, insyaAllah boleh. Okey Pak Yub. Wah, Pak Yub yang cari ejen takaful ya. Okey, lain macam. Okey, dan tadi pun Pak Yub ada cerita kontrak pada September kan. Tak lama kemudian terus decide untuk jadi full time. Jaranglah kan berlaku dalam short term terus ke full time. Tapi nak tahu jugalah kenapa dalam banyak-banyak bisnes, kenapa bisnes takaful insurance ni Pak Yub pilih? Okey. Dan Lala jadikan full time. Untuk dijadikan cerita, masa kita PKP, bila PKP ni banyak bisnes saya dah cuba. Okey. Cuma kita nak tahu, bila kita mulakan bisnes, apa nombor satu kita akan fikir? Kalau Cik Nana nak mula bisnes, apa yang Nana akan fikir mula-mula? Modal. Yeah, modal kan? Bila saya fikir, time PKP tu, kita nak keluar modal, kita dah risau. Kita tak takut nak keluar modal dah. Sebab PKP kan? Jadi salah satu bisnes yang paling terbaik pada masa ini adalah takaful. Tanpa modal. Modal dia macam tadi Brother Jamal beritahu, serendah RM165 je. Mana ada bisnes yang kita boleh buat dengan modal RM165. Itu yang modal kita lesen. Nombor dua, dulu saya buat bisnes, saya kena simpan stok. Jadi dengan takaful ni kita tak perlu simpan stok. Kita tak perlu beli barang basah, kita tak perlu beli stok baju ke, stok nak beli macam-macam lah, kita nak beli barang basah, kita tak perlu. Kan? Kita ada cara je yang kita boleh simpan stok yang boleh outcome sampai bertahun-tahun kita boleh simpan stok tu. Dia takkan basi. Kan? Nanti bila kita ceburi dalam bisnes takaful, kita akan tahu stok apa yang takkan basi. Stok apa yang takkan basi. Lepas tu kita boleh buat di mana dan apa saja. Maksudnya kita boleh buat kat mana-mana. Kalau time PKP ni, orang lain nak, kalau menyaga nak buat gerai. Kalau nak nasi lemak nak buat gerai keluar, nak masak pagi lah. Lepas tu pukul 8 dah kena tutup dah buat PKP. Tapi kita buat takaful ni, dekat rumah pun kita boleh buat. Sebabnya Prudential dah sediakan semua platform. Kita boleh buat online, kita boleh buat orang jauh daripada mana, Johor ke Kedah ke, semua kita boleh. Kita boleh berjumpa dengan orang tu dengan Zoom, dengan apa whatever. Sebab masa saya mula tu Julai tu, masa tu kita baru habis PKP 1.0. Kita baru habis 1.0 PKP dan saya banyak lagi jumpa prospek. Lepas tu kita start 2.0. Masa tu kita dah mula dah start, kita boleh online. Lepas tu saya bulan Julai tu saya decide ini adalah pilihan terbaik saya lah untuk masa ni. Walaupun masa tu saya masih servis lagi. Okey. Walaupun masa tu saya masih servis lagi. Okey Pak Yub. So maksudnya bidang kita ni orang kata kalau balik kampung pun still lah boleh buat bisnes ya, macam tu? Ya, boleh kan, buat. Di mana sajalah, asalkan ada orang, itulah kita bisnes kita boleh jalan kan? Yes, dengan ada nombor telefon. Boleh buat. Okey. Okey Pak Yub, okey. Nak tahu jugalah kan pendapat Pak Yub tentang insurans takaful ni. Selain tadi tu kan yang minta approach Cik Adib kan? Pendapat Pak Yub tentang kalau kita sebut pasal insurans takaful ni, apa yang trigger dekat Pak Yub punya minda? Selalunya kalau kita sebut takaful ni kan, dia orang akan kata insurans lah. Sebab dulu banyak tahu orang trigger, contoh bukan dululah macam saya lah, saya kawan lama kan, bila trigger takaful, insurans lah ni. Tak ada lain lah, insurans lah ni. So far, Alhamdulillah kan, walaupun orang kata insurans tapi demi protection kan. So far Alhamdulillah, sekarang ni keluarga saya semua dah ada protection. Alhamdulillah. Protection, semua keluarga saya dah ada. Daripada anak saya hingga ke saya kan. Sebenarnya apa yang saya trigger dengan takaful ni, sebabnya
dia benda ni terlalu simple ni. Memang simple. Nak kata benda ni susah, tak adalah susah. Kan? Tak adalah susah sangat kan. Sebabnya kalau saya nak masuk, saya join Air Force 1997. Siapa sini lahir 1997? Jamal pun baru 5 tahun. Jamal baru 5 tahun, saya dah masuk Air Force. Maksudnya saya masuk Air Force, sebelum saya masuk Air Force, kita kena training, kita kena work hard, kita kena ada fitness, kita kena mental dengan kuat. Tapi dalam bidang takaful pun, dia kena ada mental yang kuat, dia kena ada fitness juga. Sama je. Cuma tak perlulah dia nak pagi-pagi dia nak berjogging, berlari. Tapi kita boleh maintainkan fitness tu untuk kesihatan kita. Tapi dalam Air Force, kita kena buat semua tu. Wajib buat. Tapi dalam takaful ni, kita fitness perlu dijaga. Sebab kita kena maintain sihat juga. Tapi kita boleh buat takaful ni bila-bila masa yang kita nak buat. Bila-bila masa. Maksud dia, kalau contoh macam saya ada anak 5 orang. Kalau pagi kena uruskan anak. Okey, pagi saya uruskan anak, pukul 8.30 saya boleh jumpa klien. 8.30 sampai pukul 12 saya jumpa klien. Sampai pukul 12 saya kena ambil anak sekolah. Tapi pukul 12 tu saya ambil anak sekolah, pukul 2 saya boleh jumpa klien lagi. Sampai ke petang. So far dengan saya buat macam tu, alhamdulillah lah. Tahun lepas saya boleh banyak achieve dalam bidang takaful. Okey Pak Yop, alhamdulillah. Okeylah, lagi satu lah kalau tak keberatan Pak Yop nak tahu juga. Rasanya ramai orang baru dekat sini yang dengar dan trigger untuk nak mulakan bisnes ni. So saya nak tahulah macam mana pendapat Pak Yop nak mulakan perniagaan ni secara part time. Secara part time. Secara part time tu. Saya nak tahu kan? Boleh. Kalau contohnya saya ambil saya lah. Saya buat part time September 2020 saya buat part time. Okey, buat part time, masa kerja kita tengok masa kerja saya, kerja office hour 8 hingga 5 office hour. Dalam 8 dengan 5 tu kita dikelilingi oleh kawan-kawan kita. Dalam masa sama kita bekerja dan kita dikelilingi oleh kawan-kawan kita. Why not kita sharing saja apa yang kita tahu, apa yang kita boleh tolong, apa yang kita boleh bantu dengan kawan-kawan kita. Kita sharing dengan keliling kawan kita. Okey, habis kerja pukul 5, kita boleh rest. Pukul 6 kita boleh buat set satu appointment. Okey, itu kalau sebelum ni saya buat time bukan PKP lah kan. Kita boleh jumpa kawan kita. Kalau time PKP ni kita boleh buat Zoom ke, kita boleh buat FB video ke, kita boleh buat phone call ke pukul 6. Lepas sampai pukul 6 maghrib, solat maghrib, nak tunggu isyak, kita boleh buat satu appointment lagi untuk isyak. At least 3 memang boleh satu hari. 3 memang boleh satu hari. So far alhamdulillah saya buat macam tu. Bulan 11 saya dapat jadi topper. Apa yang leader ajar, apa yang coach ajar, apa yang orang lama-lama ajar, yang lama dalam agensi lah. Bukan lama macam saya, bukan umur lama. Orang yang lama dalam agensi ajar, saya praktikkan. So far alhamdulillah bulan 11 saya dapat jadi topper dan dapat achieve, dan juga saya dapat bonus. Saya dapat bonus bulan 2. Saya dapat bonus bulan 2. Masa tu saya part time. Saya dapat bonus 1,200. Siapa nak bagi 1,200? Sepanjang saya servis dalam perkhidmatan, bonus hanya kami dapat maksimum 1,000 dan dibayar 2 kali.
Tak kisahlah siapa-siapa pun yang jadi kat atas, dia akan bagi 1,000 dan bayar 2 kali. Tapi dalam subgroup, dalam Prudential, saya join Prudential bulan 7. Bulan 9. Saya join bulan 9. Saya dapat bonus 1,200 bulan 2. Siapa nak bagi company yang nak bagi 5 bulan kerja dapat 1,200. Lepas tu, dalam masa yang sama, saya dapat create income. Saya dapat create income. Sedangkan, masa saya kerja Air Force, gaji saya kalau tengok pun, orang kata dah cukup selesa lah. Sebab kita dah servis 24 years. Dia kata dah cukup selesa. Tapi saya kata, saya nak lebih lagi income. Dengan buat part time, sekarang ni, gaji part time saya, masa tu gaji part time saya dah separuh daripada gaji saya. Kalau saya pencen sekarang ni, gaji part time saya dah separuh dah dapat dah. Maknanya kita boleh prepare dah sekarang ni, siap dah. Kita tak boleh tunggu nantilah buat, besok lah buat. Kalau boleh, malam ni jumpa introducer, terus bagi tahu. Saya nak sign up exam lah bila masa terdekat. Sekarang untung. Sebabnya TBC dengan TBE kita exam pakai virtual. Tak payah kita walk in pergi kat pejabat dia. Buat virtual dekat rumah pun boleh buat exam. Saya pun buat exam dekat rumah. Saya dengan isteri saya pun berselang-selang bilik. Isteri saya sebelah sini, saya bilik sebelah. Kami sama ambil exam hari tu. So far alhamdulillah dua-dua orang lulus. Alhamdulillah. Lepas tu yang paling menariknya, bulan 3 saya dapat voucher penginapan. Siapa nak bagi pula voucher penginapan? Tapi sebab PKP tak boleh nak pergi lagi. Masa tu semua saya buat dalam part time. Hasil dia saya buat dalam part time. Hasil dia semua tu. Dan saya telah mendapat achievement daripada Prudential Life Club Pin. Life Club Pin. Semua dalam part time. InsyaAllah kalau dalam part time boleh buat, kalau full time lagi boleh buat. InsyaAllah. Alhamdulillah Pak Yop. Wow, dalam masa part time banyak juga achievement dah dapat di Prudential ni. Banyak dah dapat. Tinggal verify je tak dapat lagi. Okey Pak Yop. So kita nak buka lah sikit soalan. So far ada soalan ke? Ada yang nak tanya, buka mic pun boleh. Nak tulis kat chat box pun boleh. Tapi macam berbalik pada soalan tadi ya. Rasanya boleh minta Jamal ya, Jamal? Okey. Saya menjawab bagi soalan MSc New Saleh ni ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Saleh ni siapa yang ajak Saleh, Tuan Saleh kita ni dalam bisnes ni? Boleh saya tahu? Cik Saleh? Oh, Cik Alifah. Okey. Alright, saya menjawab Cik Saleh tadi cakap subgroup ni under takaful dan compete dengan grup-grup under takaful yang sama. Macam tu ke? Okay. So first thing saya nak apa orang kata, kita tukar words. Kita di dalam subgroup dan juga di dalam Prudential tidak ada compete dengan mana-mana pun. Kita tak ada compete dengan syarikat kat luar sana. Kita tak ada compete dengan maksud Jamal tu kita okey Jamal. So dalam subgroup, agensi subgroup ni memang agensi top 3 bumi terbesar. Lepas tu di bawah Prudential. So kita memang 100% so soal compete tu kita tak compete lah, kita tak compete. Maksudnya tu. Menjawab tak Encik Saleh? Sebab kalau kita sebut compete nanti bagi saya tak bagus kot. Kita lebih baik kita lawan dengan diri kita sendiri je. Itu lebih baik. Betul. Kita memperbaiki dan terus memperbaikilah. Lebih bagus ya. Okey, ada lain soalan ke? Menjawab tak Encik Saleh kita? Dia cakap baik, faham. Okey, right. Okey. Terima kasih Cik Jamal. Okay, alright. Dalam masa tengah tunggu ada soalan yang lain. Pada kenalan baru, saya nak tahu jugalah kan, anda punya
anda punya apa orang panggil tu. Ada nampak saya share? Nak tahu jugalah tentang soalan yang kami nak berikan ni. Boleh tak kenalan baru boleh scan barcode ni sambil-sambil kita menunggu soalan yang akan datang? Dekat dalam chat room tu ada tu. Dalam chat room ada link ya. Dalam chat room tu ada soalan. Soalan dia. Oh ya ke? Okey. Boleh Nana? Apa dia? Boleh Jamal baca. Oh, boleh? Daripada MH Asfa, asfa.d. Pro BSN ni ada produk berkaitan pelaburan dan pengurusan kewangan ke? Okey. So soalan ni untuk Pak Yub ke? Pak Yub Abang Nazrul lah. Ke ataupun untuk saya? Abang Nazrul. Kita panggil kita boleh ke Abang Nazrul? Tak apalah saya jawab lah soalan ni. Jawab. Okey. Pro BSN ni ada produk berkaitan pelaburan dan pengurusan kewangan ke? Okey. Ada. So the best part is why not Encik Azhar kan continuous datang training kita. Kat dalam training tu kita akan ajar produk, kita akan ajar basic things, apa itu takaful, macam mana kita nak jalankan perniagaan. So itu benda basic lah. So saya sarankan Cik Azfar continue datang training untuk memasterkan produk pelaburan, perusahaan kewangan dan lain-lain lagi. Alright, menjawab Encik Azfar? Okey, thank you Cik Jamal. So pada kenalan baru saja ya scan. Kalau rasa tak boleh scan ada link dekat chat box tu, boleh ambil. Okey. So ada lagi soalan? So far, saya tengok sekejap. Jangan segan mana tahu soalan anda yang bermain di fikiran sekarang. Tanya teruslah, lega nak tidur sekejap lagi. Okey. Okeylah macam tu ada orang segan dia PM saya kat tepi Pak Yub. Ni untuk Pak Yub lah. Boleh Pak Yub? Okey. Boleh. Sebabkan Pak Yub tak ambil masa lama kan daripada part time ke full time, apa turning point Pak Yub boleh saya tahu? Boleh kami tahu? Turning point Pak Yub mula-mula join bisnes ni dan tak lama lepas tu full time terus. Okey, dia turning point saya. Saya sekarang ni saya on service. Bila on service, saya cerita ni diri saya cerita ni diri saya. Saya sekarang ni on service. Bila kami on service, bila kami retired, kami akan terima hanya separuh daripada gaji kami. Okey. Kita akan terima separuh daripada kita punya gaji. Jadi untuk mencapai balik gaji yang penuh, kita perlulah bekerja juga. Sama bekerja juga. Bekerja ke, meniaga ke, whatever kita nak buat untuk dapat increasekan gaji kita balik. Tujuan nak increase gaji kita ni adalah untuk requirement dan komitmen anak-anak dan keluarga lah. Jadi apa yang perlu kita buat dalam bidang takaful prudential ni, very easy to increase the income. Memang cepat. Kalau kata sahabat tu dia nak increasekan 1,000 3 bulan, kita akan train dia cara untuk dapatkan 1,000 dalam masa 3 bulan. Okay. Sebabnya benda ni saya dah dapat. Saya dah dapat increase apa yang saya nak. Jadi lepas tu dia passive income. Okay, passive income. Maksud dia kalau kita buat sekarang, kita akan dapat income. Income kita akan setiap tahun increase. Mana ada agreement dalam masa sebulan ataupun 2 bulan dia naik 200, 300. Cuba tanya kaki tangan awam ataupun swasta pun tak apalah. Hari ni kerja, 3 bulan bos datang, cik, tanya encik naik gaji 500 bulan ni. Ada ke? Tak ada kan? Confirm tak ada lah. Kalau ada mungkin rezeki dia lah. Tapi bagi saya dalam perkhidmatan kami, tak ada lagi yang naik 3 bulan naik 200, 2 bulan naik 200, sebulan naik 200. Tak ada lagi. Tapi dalam bisnes takaful, tiap-tiap bulan kita increase income kita. Tiap-tiap bulan increase. Dengan syarat kita buatlah sungguh-sungguh.
apa yang coach bagi tahu, apa yang leader bagi tahu, kita buat apa yang dia orang suruh buat. Tujuan dia orang suruh buat pun adalah untuk increase kita punya income. Memang increase kita punya income. Nombor 3, lepas tu dia fast income lah, macam kata fast income. Fast income. Turning point saya adalah sebenarnya nak create income je. Turning point saya adalah nak create income untuk become support selepas saya pencen. Sedangkan bila saya pencen saya ada income. Tapi saya nak increase saya income lagi. Sebab kita masing-masing kan ada dream. Masing-masing kita ada dream kan. InsyaAllah lah. Okey Pak Yub, terima kasih. So maksud Pak Yub dalam bisnes ni kita yang boleh decide berapa increment kita nak. Macam tu ya maksudnya? Kita decide. Okey, effort equal to kita panggil income lah. Kan lagi banyak effort kita, lagi banyaklah income kita akan dapat. Betul. Okey. So alhamdulillah dah jam pun menunjukkan pukul 10. Terima kasih kepada Pak Yub ataupun Encik Nazrul dan juga Cik Jamal kita. Pada kenalan yang baru mesti nak tahu kan kelas apa. Tadi Jamal kata datang kelas. Okey. Jom kita tengok dekat SAR Group ni penuh dengan kelas dan insya-Allah you datang setiap hari